Baik, hadis kedua hari ini insya-Allah tuan-tuan. Kita dah habis hadis yang pertama kan, walaupun bincang tu banyak lagi lah nah. Walaupun nak bincang lah hadis pertama ni banyak lagi lah. Tapi kita pun nak duduk tang ni, duduk lekat tang ni, tak ubah-ubah pun lepas jadi cemus juga kan. Yang dalam masa kita batal balik insya-Allah tentang hadis ikhlas dan sebagainya. Hari ini kita belajar hadis kedua, muka surat keempat. Hadis kedua, tajuk dia jangan mencela masa. Jangan duk kata kat masa tu. Jangan duk mencela. Mencela ni mana kutuk masa. Tapi itulah perangai manusia kan. Tuan-tuan uruskan sebelum saya terlupa apa-apa kan. Jangan mencela masa ni. Kalau saya tanya tuan-tuan, kita nak letak dalam ilmu apa? Ni habijang ni. Hadis kedua ni dia nak bawa pada ilmu apa? Dia nak bawa ilmu tauhid ke? Dia nak pergi ke ilmu fiqh ke? Dia nak pergi ke ilmu tasawuf? Dia nak pergi ke mana? Tuan-tuan, nak pergi ke mana ni? Agak-agak. Kau kena pergi ilmu masak-masak ke? Kalau betul kot, ngarut dengan tu, tak kena langsung lah. Ilmu ni, jangan mencela masa. Dia ni nak pergi ke mana? Dia nak bawa kepada ilmu apa? Agak-agak ilmu tauhid. Tajuk jangan mencela masa ni, dia nak bawa kita pada ilmu tauhid sebenarnya. Semalam sama juga di Masjid Taman Huda semalam begitu juga. Syekh terangkan tentang banyaknya ayat-ayat Quran itu. Banyak ayat-ayat Quran dia bawa ke tauhid mereka. Semua surah, semua ayat dia bawa ke tauhid. Nah itu dia satu ciri ayat Quran. Dia pergi ke tauhid boleh, dia pergi ke fiqh boleh, dia pergi ke tasawuf boleh, semua boleh mereka. Tapi ayat-ayat Allah atau Quran itu sekaliannya membawa kepada tauhid Allah. Bukanlah ke mana pun. Jadi tauhidnya. Baik, maka jawapan dia sekarang, tajuk jangan mencela masa ni ialah tajuk tauhid. Hadis yang kedua ni cerita pasal tauhid. Pasal apa? Tengok lagi macam mana pasal apa? Sebab di sana adanya tauhid ni ataupun masa ni dia berkait dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta masa. Allah ni mencipta masa. Malah tuan-tuan kalau baca wal asr, kita baca surah wal asri atau dia panggil surah al-asri, ayat dia macam mana? Ayat dia wal asr. Kalau baca ni tuan-tuan, jaga huruf ra belakang tu. Jaga huruf ra tu dah. Kalau berarti wal as, sengap ra tak bunyi, maka potong ra, tempak tepi, tinggal sad saja. Maka bila tinggal sad saja tak ada makna. Wal as tak ada makna. Dia kena ada takrir ra. Dia kena ada apa? Dia ada takrirat. Dia kena ada sifat huruf ra yang ada takrir tu dibunyikan sedikit. Itu kalau baca Quran ni antara benda yang payah-payah ni ialah bila waqaf di atas ra, waqaf di atas lam tu mudah sikit, waqaf ra ni susah sikit. Sebab ra ini termasuk dalam sifat tunggal dalam sifat huruf. Kaji balik nak tajwid nak. Sifat huruf ada berapa tuan? Sifat huruf Quran ada berapa? Ada 17. 10 yang berlawanan. Lawan mana? Isti'la lawan istifal. Kan? Jahar lawannya hamas contohnya. Dia lawan. Sifat berlawanan ada 10 dan sifat tunggal huruf tu tak lawan. Sifat tak lawan tu 7. 10 cuma 7, 17. Jadi huruf takrir, huruf ra ni dia masuk dalam takrir.
takrir, qalqalah, ni semua safir, ni semua huruf-huruf yang tak ada lawan dalam Al-Quran. Baik. Maka kalau berhenti di atas ra, tunggal dia huruf ra ni, dia ada satu benda dekat dia. Dia panggil getaran itu. Nah, banyak ayat-ayat surah-surah yang ajak kita baca gitu. Contohnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia ada sifat yang awal tu ada pada hujung. Baca dia pakai hujung ni. Sama juga dengan wal asri pun sama, wal asr. Maka ditarik takrir ra tu sedikit untuk membunyikan dia, tapi tak jelas sangatlah. Sifatnya ada, tuan-tuan. Sifat huruf ra tu ada pada ketika mewaqafkan bacaan di atas huruf-huruf takrir. Wal asr inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia ada takrir daripada apa? Daripada takrir, ulang huruf ra tu, getaran dia. Maka kalau jadi imam, dia kena perjelaskan juga tu, supaya tak tashkik, supaya tak heran, supaya tak ragu makmum. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini tashkik pasal apa? Tu imam ni lempar huruf ra tahu mana. Wal asr, tak bunyi ra. Maka makmum, tuan-tuan, saya kalau jadi imam bukan yang susah hati juga. Pasal apa? Makmum di belakang ni, tuan-tuan, hebat-hebat ramai. Pasal apa? Tunggu salah ya. Ceramah terus. Oi, hebat makmum. Yang hebat makmum ni pasal depa pun hafal Quran juga. Ada makmum yang hafal Quran, qiraat lagi, jenuh kita gitu. Kan? Jadi makmum ni, tuan, dia ada yang banyak yang reti ni. Maka benda-benda yang ni pun kena mengaji juga, kena mengaji juga. Yang ni bab Quran ni tuan kena tanya Datuk Syekh Ruslan lah. Kan? Bab Quran ni tanya dia pakar. Baik. Jadi tu imam ni dia kena baca, dia kena bunyi ra. Di sifat tu kena jelaskan juga. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia kena bunyi. Ada roh, tak apa. Mula kena kerti banyak orang. Saya susah hati kalau jadi imam, saya susah hati. Sebab takut tak bunyi, ke belakang nak komplainnya. Sekali tu, tuan-tuan, sekali tu. Saya sampaikan ilmu di satu masjid di belah Pulau Pinang lah. Tuan-tuan, amalan kita lepas mengaji, lepas sembahyang, baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk kan. Kita baca lah. Baca ramai-ramai lepas sembahyang, baca ramai-ramai. Ambil surat tu, baca. Lepas tu baca, kita pun baca lah kan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belakang semua huruf ra. Tapi satu makmum ni habis saya baca, habis sembahyang baca, ditunggu kat pintu. Di pintu dia kata, ustaz, tadi ustaz baca silap. Silap ke mana? Saya dengar ustaz baca ra tu semua jadi lam. Saya kata, pening kok mana hang ni? Makmum ni dia kata, ustaz semua baca lam belakang. Saya kata, macam mana lam belakang? Saya kata, cik dengar saya baca lam ke? Saya baca dengan lam. Tanya makmum lain, dia kata, tak, ustaz baca ra. Macam mana hang kata lam? Maknanya berat. Maknanya kaki komplain dia ramai. Kadang tak sahih pun benda tu. Hang dengar lagu lain, orang lain majoriti dengar lagu lain, hang tiba macam ya. Sebab itu Quran ajak apa dan Quran ajak apa? Saya ulang balik nak. Saya sentuh sikit bab Quran ni. Quran ajak akhlak dengan adab. Orang baca Quran, dia kena dahulukan adab dalam semua perkara. Sebab Quran ajak apa tu? Baik, contoh. Saya bagi contoh lah. Contoh.
Betapa hebatnya Quran ni. Baik, tengok. Quran ni kita baca. Kalau mulut dulu, okey tak? Mata lambat, mulut dulu. Jadi apa? Tuan-tuan bayangkan, baca Quran, baca ayat Quran, mata lambat, mulut dulu. Jadi apa? Lingkup bacaan tu. Salah banyak. Dia patutnya mata dulu baru mulut. Maknanya Quran ajak abang kan. Quran ajak abang, hampa tengok benda tu, mulut nanti dulu. Tengok habis-habis dulu, baru sebut. Ni yang jadi keceramung habis masyarakat ni, benda tak sahih lagi, nampak ada lagi, pergi cerita dah. Pasal hampa tak belajar benda Quran. Sedangkan tu baca Quran tapi tak dapat ilmu Quran. Apa ilmu Quran? Quran ni suruh kita tengok habis-habis, mulut ikut mata. Baru tak silap baca. Kan? Tapi kalau mulut dulu pada mata duduk belakang, mulut pergi dulu, lingkup bacaan. Mana Quran ajar apa? Quran ajar tengok bagi sahih baru sebut. Lagi mana tak sahih jangan dah sebut. Tapi masyarakat kita lagu tu lah, orang ramai kita lagu tu, benda tak tahu kat mana pun. Dia abang kat simpang sana ada aksiden. Contohlah dia abang. Kat depan sana ada aksiden, teruk dia kata. Yang kata orang kata sini, aksiden sana tak tengok pun. Kan? Orang masjid Masjid Al-Badar, Qarih Al-Badar ni dengar kata, tapi tengok simpang sana, simpang dekat tol sana aksiden katanya aksiden. Contohlah. Orang sini dengar cerita kata orang sana ada aksiden. Dengar sampai apa dia kata, dengar putih dua. Tak sahih pun, tak nampak pun, tapi dia baca putih dua ni. Teruk tak putih dua tuan? Teruk. Macam mana ni putih dua, putih lagu mana ni? Teruk tu. Cek balik rupanya putih kasut Jepun. Putih dua kasut Jepun. Nampak benda tak sahih. Hampa pergi cerita lah, macam kan teruk sangat benda tu. Leleh pun tengok lah, aksiden sikit. Kontor tu dia jatuh motor ke mana tu. Kasut dia kasut koyak lah. Kan? Lepas tu dia pun jatuh kasut dia macam mana tu, putih dua. Dia babak aksiden lepas putih dua. Kita je kata tu dah teruknya aksiden lagu mana ni, putih dua ni. Maka tuan-tuan saya tunjukkan Quran sebab tu tuan-tuan. Sebab tu baca Quran akan pengaruh diri. Ini maksud daripada Al-Quran. Quran tu kita adab. Bukannya baca Quran lagi duk kata orang, baca Quran lagi duk kutuk, kata cerok, duk celah macam-macam ni, bukan dia. Betul tuan dan muslimat. Maka saya kata balik, jangan mencela masa, maknanya dia nak bawa kita pada ilmu tauhid. Baik, hadis dia. Sebelum kita bincang panjang-panjang, hadis Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Siapa tahu tadi masa ni dipanggil dalam bahasa Arab al-asri, contohnya surah asri demi masa. Sebenarnya tuan, bila kita faham balik, masa itu tak boleh dikutuk dia. Contohnya macam mana? Masa ni tuan, hari, ada tahun. Ada orang kata hari ni aku menegak tak boleh apa, karun je. Hang kutuk hari tu. Ni maksud dia, jangan celah masa, jangan dikutuk masa. Sebab masa tu tuan-tuan, Allah kata dalam hadis ni, nanti kita baca Arabi, masa tu aku. Nak faham hadis ni tuan, nak faham hadis masa tu Allah Ta'ala, maksudnya Allah yang mencipta masa, bukan Allah tu masa. Allah itu, kata Allah, aku ni masa, maknanya aku pencipta masa. Maka jangan dikutuk masa, sebab kutuk masa tu macam kutuk aku. Tama-tama pula kita faham balik tuan-tuan, surah Al-Asri, wal asr, demi masa. Sebenarnya kata ulama lain, wal asri itu bukan demi masa, demi Allah yang mencipta masa. Wal asri itu maknanya demi Allah yang mencipta masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ni semua rugi tuan-tuan. Allah sekalian, Allah kata apa?
demi Allah. Wal asri itu demi masa, demi Allah yang menciptakan masa. Innal insan, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, dalam kerugian. Tuan-tuan ya, saya tafsir sikit lagi ni. Kita nak bagi faham lagi. Manusia dalam Quran disebut dengan beberapa kalimah. Kita bahasa Melayu satu je, manusia. Tapi bahasa Arab Quran dia ada banyak mana? Ada banyak perkataan. Dia ada perkataan al-bashar. Allah nak berkatakan Nabi, khitabkan Nabi. Apa Allah kata? Inni ana basharum mithlukum yuha ilayya. Surah Al-Kahfi. Surah Pengambil. Ayat Pengambil surah Al-Kahfi. Kata Allah kepada Nabi SAW, khitabkan Nabi SAW, inni ana basharun. Bashar ni manusia. Lagi kataan kedua apa dia? Allah sebut sebagai ya bna Adam, manusia. Ayat 31 surah Al-A'raf. Kita tengok ayat 31 surah Al-A'raf belah kiri, ayat atas sekali. Allah kata ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya Bani Adam. Allah bagi Bani Adam. Ayat 31 surah Al-A'raf. Cerita pasal masuk masjid nak solat pakai hak elok. Kan masuk dalam syarat sah solat itu ialah pakaian. Bila kata tutup aurat tu mana pakaian elok? Dalil pakaian elok dalam Quran untuk solat ialah ayat 31 surah Al-A'raf. Ayat 31 muka surat belah kiri, ayat pada atas sekali. Maka Allah sebut ya Bani Adam. Kata pertama al-bashar, kata kedua anak Adam. Asal Adam manusia. Maka saya ulang balik, ayat 31 surah Al-A'raf dalil kepada kena pakai hak elok untuk masuk masjid solat. Ataupun nak buat kebajikan, nak buat benda-benda yang yang kita rasa di rumah Allah atau di tempat pengajian, pakai elok. Itu dalil semampu mungkin. Solat dan sebagainya, kan? Baik. Ketan ketiga, ya Allah pilih nak tunjuk pada kata manusia ni. Pertama, apa dia ulang balik? Bashar. Kedua, Bani Adam. Ketiga apa tuan? An-nas. An-nas manusia. Ya ayyuhan nas qul a'udzu birabbin nas. Perkataan nas itu menunjukkan bahawa maknanya manusia. Berapa dah? 3. Satu bahasa Melayu kata nas manusia, tapi Arab dah 3 dah. Maknanya berapa? Maknanya manusia itu ada macam-macam peringkat. Quran apa? An-nas, al-bashar, Bani Adam, dan yang terakhir Allah sebut dalam Quran tuan. Tunjuk pada manusia ni, perkataan manusia ni dalam Quran ada 4. Seorang balik yang tadi bashar, Bani Adam, An-nas, satu lagi Al-insan, manusia juga. Ini kehebatan Al-Quran. Mana dia nak buat apa ni? Dia nak buat bahawa tiap-tiap benda tu dia ada peringkat dia. An-nas peringkat nombor mana? Al-bashar peringkat apa? Bani Adam peringkat apa? An-nas peringkat apa? Dan peringkat Al-insan peringkat mana? Baik. Kita ringkaskan sikit. Dalam 4 jenis golongan tadi, yang termulia itu ialah insan. Kan? Insan ni maknanya manusia yang terpilih atas terpilih ialah al-insan. Bashar, manusia biasa. Bani Adam, dia kategori dia darjat dia tinggi sikit. An-nas, tinggi sikit. Paling tinggi darjat manusia itu ialah al-insan. Contoh Allah kata apa? Laqad khalaqnal insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Allah jadikan insan sebaik-baik kejadian, Allah muliakan. Kan? Allah muliakan. Sebaik-baik kejadian manusia ni dia panggil insan, maka insan manusia terpilih. Baik, tuan-tuan. Jadi kita faham tadi, faham cara detail. Insan ni maknanya hamba Allah yang terpilih. Baik, rujuk balik surah Al-Asri. Innal insan, Allah tak kata an-nas, Allah tak kata bashar, Allah tak kata bani Adam, tapi Allah kata apa? Insan. Maknanya insan yang berada ulama tadi, insan ni mana pilih, manusia pilihan Allah, manusia yang dipilih oleh Allah untuk peringkat tertinggi. Tapi Allah kata apa tuan? Saya cukup takut ayat ni. Takut apa tuan? Tengok. Innal insan, sesungguhnya manusia yang kupilih itu. Insan ni mana manusia terpilih. Hak terpilih ni pun yang saya bimbang susah hati ni pada tuan. Hak terpilih ni pun dia jadi apa? Rugi. Allahu Akbar. Ni hak tu kena pilih ni. Hak terpilih main mengaji ni pun rugi juga rupanya. Hak terpilih boleh sembahyang pun dia rugi juga. Sebabnya tuan, Allah pilih dia sembahyang, Allah tak pilih dia mengaji, dia rugi. Allah pilih dia mengaji, tapi Allah tak pilih dia untuk beramal, rugi. Allah pilih beramal, tiba-tiba dia beramal tak ikhlas, rugi. Ni kita bimbang ni. Allah pilih dah mengaji ni. Hak tak mengaji beramal juga. Mana kita terpilih daripada orang tak mengaji jadi orang mengaji. Tiba-tiba kita merasa okey dah. No. Kena bimbang juga. Dalam dua pilih-pilih ni aku bimbang. Aku tak terpilih jadi orang beramal dengan ilmu. Aku bimbang. A'udzubillah min dzalika. Sebab tu Allah kata apa? Faham balik? Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia aku pilih itu pun mereka kadang-kadang duduk dalam kerugian juga. Pasal apa tuan? Faham ke ni? Faham dia? Kita ni penyakit hati yang agak, yang teruk, yang kita jarang nak faham ialah kita cepat rasa puas hati dengan apa kita buat. Tak maaf nak sebut juga. Rasa boleh sembahyang, rasa akulah orang ahli syurga. Na'udzubillah min dzalik. Rasa. Duk berasa kata aku bagus ya. Maka berasa ni lah benda yang tak patut ada dalam jiwa manusia. Kenapa? Kerana bila orang tanya Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wahai Imam, bilakah saat engkau paling bahagia dan seronok? Bila engkau paling seronok? Dia jawab apa? Dia kata, aku ni nak seronok bila aku dapat masuk syurga, kaki aku dua-dua dalam syurga, baru aku relax, baru aku tenang, baru aku seronok. Kau tidak tahu. Lagi mana kaki aku tak masuk syurga, aku tak seronok lagi. Aku tak duduk diam Aku takkan duduk saja, duduk rasa puas hati dah. Aku sentiasa rasa tak puas hati, nak buat ibadat lagi, nak buat ibadat lagi, nak buat ibadat lagi. Bila orang tanya dia pula, ya Imam Ghazali, bila Allah hidupkan kau lagi, kau nak buat apa? Dia kata, kalau Allah hidupkan aku lagi, aku nak taubat banyak-banyak ke Allah, sebab aku banyak dosa dengan dia. Tentu saja. Jadi satu benda yang daripada hadis macam ni, daripada cerita macam ni, satu benda yang saya nak habaq kat tuan-tuan dan saya sama, bila hidup jangan lekang, jangan duk ralit, cari jalan nak taubat. Dapat sembahyang taubat, sembahyang. Dapat baca Quran dengan niat taubat, taubatlah. Dapat solat sunat, taubatlah. Buatlah apa saja. Dan tempat taubat yang paling besar ialah tempat mengaji. Kerana di sini tempat Allah ampun dosa sehabis-habisnya. Sebab tu jangan lupa peluang, ambil peluang. Bila masa mengaji ni, habis mengaji, pada tangan minta, ya Allah ampun dosa kami, ya Allah Tuhan kami. Hapuskanlah semua dosa-dosa kami. Jangan kami tinggal apa benda pun lagi dan kesilapan dan dosa-dosa kami pada Engkau, ya Allah. Peluang, ambil peluang. Baik, betul-betul balik.
Saya pernah baca kitab ni, satu kitab, satu tajuk di Jitra, di Syarifah Fatimah. Tajuk dia apa? Tajuk amalan orang soleh. Apa sifat orang soleh antaranya? Jawapan sifat orang solehin ialah mereka tidak pernah rasa mereka ni orang soleh, tapi duk cari soleh dan sentiasa tak puas hati dalam ibadat dia, duk perbaik dan diperbanyak-banyakkan lagi ibadat sebab dia tak puas hati dengan apa dia buat. Ketahuilah tuan-tuan, kata ulama tasawuf, bila mana hati engkau rasa puas dengan apa kau buat, sebenarnya engkau telah diperdaya oleh syaitan. Bila rasa aku tak pada, syaitan lah tu, syaitan kacau lah. Sebenarnya kisah yang tuan-tuan pernah baca atau tuan-tuan pernah dengar, macam syaitan mereka kacau Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia doa ibadat, dia mendengar suara, wahai Abdul Qadir Jilani, Allah telah redakan kau, maka tak perlulah kau sembahyang banyak-banyak lagi. Tak perlulah kau ibadat tu teruk-teruk lagi sebab Allah telah redakan kamu. Dia dengar kata dia bangkit, dia kata celaka kamu wahai iblis. Celaka kamu wahai iblis, nak goda aku, nak suruh aku berhenti solat, sedangkan Tuhan aku tak kata apa kat aku pun. Hang pandai-pandai. Maka dia bangkit solat lagi banyak daripada apa dia buat. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawa dia tak akan berhenti daripada ibadat sehingga datangnya keridhaan Allah sebelum mati. Baik, maka apa dia tajuk dia? Jangan pernah puas hati dengan apa yang kita buat atau apa yang kita telah lakukan. Berasa puas hati ni berasa ni memang syaitan kacau lah. Nah, syaitan duk ganggu hati. Tuan-tuan bayang Islam. Baik. Jangan mencela masa wal asri. Kan masa tu wal asri. Maka Allah kata apa? Demi masa. Saya kata balik, demi masa tu makna demi Allah. Maka Allah kata aku tu masa. Nah, kita baca hadis ni nak, baca nak. Kita faham lagi nak? Baik. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Tuan-tuan, saya dapat pahala baca, tuan-tuan pun dapat pahala baca kalau baca sama-sama saya. Tu bagi ada kitab tu. Pada kitab tu mana saya baca, tuan-tuan pun baca, dapat pahala baca. Tengok pun dapat pahala, baca pelan-pelan pun baca dapat pahala. Betul juga bacaan Arab. Betul juga perkataan Arab tu kan. Kata Arab tu boleh sikit-sikit dah. Baik, saya baca pelan-pelan lah, tuan-tuan. Boleh ikut pelan-pelan insya-Allah untuk belajar bahasa Arab pelan-pelan sikit. Daripada awal balik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla yu'zini. Kalau baca sambung, dia baca tashil, dia panggil dia baca tashil mana lah? Tashil ni baca tinggi alif tu alif hamzah wasal, kita tajwid kan, maka dia baca yu'zini ibni atau yu'zini ibnu Adam. Dia baca apa? Dia panggil tashil, baca mudah, tinggi alif, tinggalkan alif, sebaliknya terus pi huruf yang selepas alif, yakni ba mati. Kalau baca yu'zini ibni Adam pun boleh, jadi baca sebenarnya yu'zini ibni Adam. Baca gitu. Dia baca apa ni? Dia panggil tashil, baca bagi ringkas atau mudah. Quran ada bab tu. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Tu baca tashil dia panggil. Baca cara mudah. Bi'sal is jadi payah. Bi'sal ismul fusuq. Tu dibaca tashil, baca ringkas, mudah dan tepat. Nah, ini kaedah baca Quran. Itu kaedah bahasa Arab. Baik, sambung. Qala Allah azza wa jalla yu'zini ibnu Adam. Yu'zini ibnu Adam. Adam ni tuan-tuan, hukum tajwid jadi apa tuan?
Hukum tajwid dia apa? Mad badal. Hukum tajwid pakai mad badal. Daripada aqdama jadi adama. Kan? Itu. Tu jadi utu. Kan dia pakai badal. Tu contoh tajwid lah. Baik. Yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru biyadil amru uqallibul laila wan nahar, rawahul Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sabda apa? Qala Allah azza wa jalla, firman Allah taala, yakni Allah taala berkata. Allah taala ni berkata-kata. Tapi kata-kata Allah tak ada suara, tak ada huruf. Adapun Quran itu, Quran tu dia kata-kata Allah, tapi kata-kata yang berbentuk kata manusia. Kata-kata Allah yang tak ada huruf, cuma dihurufkan oleh manusia supaya manusia dapat sebut perkataan Allah Ta'ala. Sedangkan perkataan Allah tak ada huruf, tak ada suara, tak ada apa. Kan? Maka dibentukkan tulisan itu untuk dapat menyebutkan kalam Allah. Baik, sambung. Qala Allah Azza wa Jalla, firman Allah beritahu kita sekalian. Allah beritahu apa dalam hadis kursi ini? Kata Allah Ta'ala, yu'zini ibnu Adam. Anak Adam ni telah menyakiti aku. Anak Adam ni buat baikku marah. Allah panggil apa? Anak Adam kan? Tadi anak Adam manusia lah. Anak Adam tu maknanya manusia. Allah tak kata insan. Sedangkan tadi saya tafsir tadi, Allah kata innal insana lafi khusrin. Manusia tu dalam kerugian. Saya betul tadi. Tuan-tuan bimbang tak? Bila Allah kata kita hak terpilih pun rugi, bimbang tak? Bimbang. Tuan-tuan, ya Allah nasihat. Rugi ni pasal apa? Pasal ada orang selepas sembahyang fardu, tapi dia tak lapik, dia tak puluh dengan sunat, dia rugi. Ya. Ada orang dapat sembahyang subuh awal-awal pagi-pagi, boleh main sembahyang subuh qabliyah, tapi dia relax di rumah main sembahyang subuh saja. Qabliyah subuh tak buat, rugi. Ada orang dapat sujud syukur, dia dapat apa? Dapat syukur, Allah bagi dia syukur. Dapat sujud, dia tak sujud, rugi. Maka Allah kata apa? Sesungguhnya, jom kita takut ayat ni tuan. Takut apa? Takut bila Allah kata sesungguhnya manusia yang terpilih tu pun mereka berada dalam kerugian. Insan fi khusrin. Hang yang kena pilih ni pun rugi. Hak kena pilih pun rugi, hak tak kena pilih lagi rugi. Hak pilih pun rugi, hak tak terpilih lagi dah rugi. Maka apa kita nak minta pada Allah tuan? Kita minta supaya jadi golongan terpilih yang tak rugi. Golongan terpilih yang tak rugi ni tuan-tuan, di mana doa dia? Apa nak doa untuk jadi golongan yang terpilih yang tak rugi? Apa dia? Golongan mana tuan? Apa nak amal? Dan kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube yang dirakamkan, lama dah rakaman ni pun tahun lepas tak saya. Satu tajuk yang dirakamkan, kuliah saya yang dirakamkan di masjid daerah Baganserai, Perak. Satu tajuk yang mereka sunting ambil tu, saya pun baru tahu, saya baru mereka hantar saya baru ni. Ada satu anak murid di Selangor, mereka hantar yang ni, mereka sebab kami tertarik dengan doa ni, boleh dah doa ni Syekh ijazahkan kami. Saya kata boleh, insya-Allah, tak ada masalah apa. Yang ni tuan-tuan, tadi muka surat tadi Ali Imran tadi, muka surat 75 tadi. Tadi ayat 191. Satu doa untuk jadi golongan terpilih yang tak rugi, golongan terpilih yang terbaik. Doa supaya kita jadi golongan terpilih yang tak rugi. Tuan tengok ayat 193 surah Ali Imran, muka surat 75 tadi. Baris ke apa? 5 pada bawah. Saya mak dalam Quran.
Ayat 193 surah Ali Imran muka surat 75. Allah bila Allah kata apa? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ayat tu an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ayat 193. Doa tu je. Kata ulama, doa ni doa terbaik, antara doa-doa pilihan terbaik untuk diamalkan, kerana doa ni termasuk doa mustajab. Sebab tuan tengok bila habis muka surat tu 175, tuan tengok ayat paling atas muka surat 76, ayat paling atas sekali. Tengok ayat muka surat 76, ayat 195, 96. Ayat atas sekali muka sebelah kiri. Allah kata apa? Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum, ila akhir ayat. Fastajaba lahum, maknanya ku terima doa mereka itu, ku mustajabkan doa mereka itu. Maka ada pendapat ulama kata doa pada ayat 193 ni doa mustajab. Kan? Doa mustajab. Kita nak ngaji tak pergi amalan, tak amal. Supaya apa? Supaya dapat amalan mustajab. Ayat 193 ni doa mustajab. Doa apa? Doa supaya tak jadi orang rugi, supaya Allah keluarkan kita daripada golongan rugi kepada golongan beruntung. Bila beruntung? Bila Allah ampun dosa, bila Allah maafkan kesalahan, dan bila Allah matikan kita menjadi orang yang termasuk dalam golongan pilihan Allah Ta'ala. Wa tawaffana ma'al abrar, makna apa tuan? Wa tawaffana ma'al abrar, maknanya ya Allah matikan kami dan matikan kami bersama masuk dalam golongan orang yang abrar. Abrar ni mana? Orang-orang yang terpilih, golongan-golongan yang selected, who selected, yang telah dipilih oleh Allah. Ni golongan ni abrar, ataupun dipanggil golongan mukhtar, golongan yang dipilih oleh Allah Ta'ala, tak rugi, golongan yang tak menerima kerugian, golongan abrar ni. Jadi saya ulang balik tuan, ayat ni saya dah bagilah pada dalam bicara kuliah saya dulu. Lepas tu bila dirakamkan, di forward kan, sampai saya balik ke saya balik, sampai tu pasal ada murid di Selangor tanya, saya boleh tak bagi ayat ni, kami ijazahkan kami pula. Saya kata sila, boleh amal lah. Baru saya tahu rupanya mereka suntingkan benda tu untuk disebarkan, untuk maklumat orang ramai. Dan ilmu orang ramai, saya kata alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak lah. Siapa tolong rakam, siapa tolong sebarkan ilmu ni, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kan? Jadi hari ni saya sama sampaikan ilmu ni ke tuan-tuan juga. Kan, walaupun benda tu dah ada dalam YouTube, dah dulu dia tengok banyak kali pun boleh, tapi hari ni direct kita bagi untuk tuan-tuan amalkan ayat ni. Ayat apa? Ayat surah Ali Imran, ayat 193, surat 75, baris ke-56 dari bawah. Ambil ayat tu untuk tuan amalkan. Saya ijazahkan tuan-tuan ayat tu untuk amal. Sudahlah. Apa tujuan dia tuan-tuan? Tujuan dia ayat ni untuk mencari tempat untuk masuk dan golongan yang dipilih oleh Allah, yang tidak rugi dunia akhirat. Ambil doa tu, ngapai baca, pergi sembahyang baca, pergi mengaji baca, pergi malam baca Quran baca, pergi ibadat baca, kerana sambil niat memohon pada Allah supaya kita tak masuk golongan rugi, kita masuk golongan yang dipilih oleh Allah
bersama dengan orang-orang yang tidak rugi. Boleh? Siap. Sila amal lah, ya Allah. Bagilah balik amal-amalkan dia. Tapi tuan-tuan, saya bagi ayat ni kat tuan-tuan je lah. Tuan-tuan mengaji. Nak ijazah tuan-tuan yang ada tahun ni je. Tak bagi ke orang luar. Pasal apa? Tak nak mengaji. Kan? Nak mengaji. Jadi saya hadiah tuan-tuan benda ni. Untuk hari Jumaat ni saya hadiah ni tuan-tuan. Ilham daripada Allah, ambil. Mana orang lain guna, tuan-tuan boleh bagi, tapi sebab tak dapat izin. Tuan-tuan, mengamal tanpa izin jadi apa? Jadi apa? Mencuri. Orang curi ilmu berkat nak? Betul, dia mengaji ni talaqi, ambil daripada guru. Saya pun ambil daripada guru saya sendiri, ambil daripada wali-wali, ambil daripada ulama-ulama. Dan contoh talaqi dengan kita bagi. Saya pasal talaqi. Tapi kalau nak tulis doa forward ni tahu tak, Syekh bagi aku doa, ustaz bagi aku doa ni, aku bagi ramai sama tu tak berkat. Pasal hang potong keberkatan dengan mencuri ilmu tu daripada kuliah-kuliah, sedangkan hang kena masuk sendiri. Kecuali lah minta izin, saya tak boleh main, ustaz saya sakit, ustaz nak mengaji tak boleh dah saya amal doa ni. Ini excuses. Yang ni keuzuran kita bagilah, bagi. Tapi kalau nak curi kita tak boleh, dia kena mengaji. Baik tuan-tuan Muslim. Boleh lah. Excuse boleh lah. Untuk dia pahamkan, mudah-mudahan dia juga termasuk golongan pilihan kan. Lepas tu saya udah balik mengaji, bila ayah mak mengaji untuk anak-anak, bila anak-anak mengaji untuk mak ayah, untung. Sebab kita boleh berinteraksi, kita boleh beri-memberi. Kalau tentu ada anak-anak kan, memang boleh pun kan. Sebab tu saya ulang balik tuan, saya sebut benda ni banyak kali dalam kuliah, dalam YouTube pun ada banyak. Tuan-tuan nak dapat anak yang soleh nak buat macam mana? Nak minta anak soleh ni bukan kita dia buat, Allah ya. Nak buat bagi anak kita jadi anak soleh nak buat guna. Kita boleh bukan boleh mereka. Kita bukan boleh mereka dia dah. Ada satu orang mengaji saya di belah Pulau Pinang sana. Dia berawal hantar anak dia mengaji sekolah agama. Sampai sekolah menengah. Sampai hantar pergi Indonesia. Hafiz. Balik mai leleh dia kata ayah dia kata kat saya, saya pening bala lah ustaz. Saya hantar mengaji agama, leleh dia pergi kerja kelang juga saya. Saya cari punca kok mana ni. Hang hantar anak hang bagi dah. Tapi kok mana? Jadi saya tanya, tertanya dia. Saya tanya dia, anak tak apalah, ni pak ni. Pak dengan mak ni. Minta maaf saya tanya. Hantar anak mengaji agama bagus. Tapi pak dengan mak ni macam mana cerita? Dia tak macam mana ustaz? Dak pak dengan mak ni rajin mengaji dah. Rajin pergi kuliah dah. Sebab saya tahu, sebab saya tak nampak dia, jarang-jarang nampak dia dalam kuliah. Tapi saya tahu dia follow apa? Dia follow daripada YouTube. Dia mengaku sendiri dia mengaji dah, tapi dia ambil kutip lah. Boleh lah. Tapi tuan-tuan, bila saya tanya ke dia, kami jarang-jarang mengaji saya. Maka timbullah satu persoalan balik. Tadi dah, nak buat macam mana nak bagi anak ni jadi anak soleh? Jawab dia, hadis Nabi SAW cerita, rahsia hadis Nabi cerita pasal mati anak Adam, berhenti segala amal kecuali 3. Hadis tu nak, ni antara rahsia hadis. Bila mati anak Adam, berhenti segala amal yang mengalihkan pahala untuk dia kecuali 3. Apa dia? Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh mendoakan. Rupanya tuan, anak soleh ni dia mai ikut mana? Dia mai ikut ilmu mak ayah yang manfaat. Lebih ikut tu. Maknanya kalau mak ayah ni pun mengaji ni pun lihat, nak suruh anak jadi anak soleh doakan, kita tak garanti. Sebab apa? Sebab Nabi amak lagu lain. Nabi anak soleh mendoakan kita waktu kita mati atau hidup.
Waktu kita hidup daripada doa, waktu kita mati pun daripada doa. Nak anak lagu tu, lah ni jumpa mengaji. Pergi cari ilmu manfaat. Baru Allah tukar kat anak-anak jadi anak yang soleh. Baik, jadi permintaan sahabat saya bagi insya-Allah sebab ilmu manfaat. Mak ayah ngaji ilmu manfaat, sila bagi pada anak-anak. Boleh untuk diamalkan sebab depa tu dah dari tuan, dah dari kita anak-anak ni. Kebaikan ayah pergi ke anak, kebaikan anak mai ke ayah. Jadi ilmu manfaat mak ayah boleh disampaikan kepada anak-anak. Untunglah anak-anak itu bila dapat mak ayah yang mengaji ilmu manfaat, dan untunglah anak-anak mak ayah yang mengaji ilmu manfaat, sebab Allah akan tukarkan anak-anak tu jadi anak-anak yang mendoakan. Untunglah. Yang itu cerita dia pun kan bagi-bagi insya-Allah. Silakan boleh ajak depa baca Quran ayat tu, surah hafal ayat tu. Abang depan ni ilmu ayat ni bagus bacalah. Apa? Supaya apa? Supaya anak tuan-tuan ni jadi anak yang Allah pilih dengan kebaikan. Nah, ni dah guna untungnya mak ayah yang pergi cari ilmu manfaat. Kalau tidak susah kita. Dia nak kata mustahil tak lah, tapi susah Allah nak buat bagi anak kita anak soleh kalau kita pun tak berusaha pergi cari ilmu manfaat. Kerana takdir, kalau dalam fiqh, takdir pada perbuatan Allah Ta'ala ni, dia punya kaedah besar pada ilmu rahsia Allah Ta'ala ialah dipanggil apa? Mujahadah minnah. Ini tauhid. Mujahadah daripada hamba, minnah daripada Allah. Mujahadah ni apa dia? Mujahadah mana kesungguhan hamba beribadat, maka Allah akan mengurniakan sesuatu. Bila kita sungguh-sungguh beribadat, Allah kurniakan syurga. Kan? Bila sungguh-sungguh mengaji, Allah bagi kita ibadat dan amalan yang sah. Maknanya mujahadah, datangnya minnah selepas mujahadah. Ini kaedah tauhid. Kaedah apa? Kaedah untuk amalan kita sekalian. Mujahadah, minnah. Apa dia mujahadah? Kita mengaji sungguh-sungguh, kita ibadat sungguh-sungguh, nanti Allah bayar dengan sesuatu anugerah. Anugerah itu dipanggil minnatun. Kan? Maka bila mana mak ayah ni mengaji ilmu manfaat sungguh-sungguh, Allah akan minnahkan, Allah akan anugerahkan anak-anak itu jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi tuan-tuan dan muslim, jadi patah balik ayat tadi, nak jadi masukkan golongan orang-orang yang terpilih ni, doa itulah doa dia 193, doa mustajab untuk kita masuk golongan yang tak rugi di dunia wal akhirah. Karena bila Allah kata manusia dalam kerugian, demi masa, demi Allah, manusia dalam kerugian kalau mereka tak beriman, kalau mereka tak beramal amal soleh, kalau mereka tak pesan-pesan dengan kebenaran dan tak pesan dengan kesabaran, rugi. Baik, illa tu mana istisnaiyah. Istisnaiyah ni mana pengecualian, terkecuali. Dan sekali lagi saya ulang balik tuan-tuan, ayat ni surah Al-Asri ni termasuk dalam ayat yang tidak boleh waqaf pada ayat yang ketiga. Minta ayat kedua, dia ulama tak bagi waqaf tu. Dia kena sambung. Wal 'asr boleh berhenti. Innal insana lafi khusr. Tahap ni yang ulama tak bagi berhenti. Ulama qiraah, ulama Quran, ulama qiraah tak bagi berhenti. Ulama tafsir, ulama qiraat, ulama Quran tak bagi berhenti. Saya dapat ilmu daripada Syekh Salah sendiri. Malam ni dia ada di masjid Masjid Al-Umrah malam ni insya-Allah. Dia dapat ilmu daripada dia sendiri. Pasal dia pakai Quran, pakai tafsir, pakai qiraat. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Mai baca berhenti yang tu. Pasal apa berhenti? Nombor. Tuan-tuan patah balik, jangan lupa pada nombor itu ada banyak alif, lam, alif tak dia. Kan? Dalam Al-Quran ada nombor, dalam nombor ada lam, alif atas tu.
Dia kita kata tempat wakaf kan, mengaji bab wakaf. Mengaji wakaf ada tanda-tanda, ada qaf lam ya, sad lam ya, jim ta ta mim. Kan? Lam alif, tanda-tanda tak boleh wakaf dan sebagainya dalam Quran. Baik, kalau orang tanya kita tuan, orang tanya kita, Quran ni kena baca atas dasar apa? Jawab dia, Quran wajib dibaca atas makna. Maka nak bagi betul makna, kena berhenti bagi betul. Waqaf ibtida' paling penting. Tanyalah Quran, ilmu Quran mana pun. Baca Quran kena tahu ataupun kena tepat pada waqaf dan ibtida'. Ini kena telaki juga ni. Berhenti tak kena tak betul. Contohnya tuan, kita ada tak kena, berhenti tak kena. Mukhlisina lahuddin hunafa. Kan? Surah Al-Bayyinah kan? وَمَا أُمِرُوا ayat 5 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Betul, wajib berhenti mana? Mukhlisin lahuddin. Betul? Hunafa'a wa yuqimus salah. Ni waqaf tak betul. Ibtidak tak kena. Nah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Betul? Waqaf tu. Ibtidak. حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. Kita kata betul dah. Tak betul. Pasal apa? Pasal ad-din hunafa itu satu makna. Dia kena berarti dina hunafa. Situ waqaf. Sebab makna. Macam dengan juga fawailul lil musallin. Betul tak benda tu? Tak betul. Ni ada kalut ni. Tak mau sembahyang. Mayang tak khusyuk, tak mau sembahyang. Ni kalut ni. Pasal dia kata mayang masuk neraka habis tak sembahyang. Ni pok ni. Orang Penang juga pun. Bukan orang lain, bukan orang Kedah, orang Penang juga. Kan? Ajaran dia punya kefahaman, tapi dia macam mana? Dia faham lagu tu. Bila Allah kata fawailul lil musallin, neraka bagi orang sembahyang. Tu model untuk sembahyang. Mayang pun neraka habis sembahyang langsung. Sebab tu tak boleh berhenti dalam tu. Sebab ubah makna. Maka kena berhenti tempat yang kena. Di mana tempat kena dia? Ujung sampai tang sahun. Tu pun dia tafsir tak betul dah. Mayang tak khusyuk, tak mayang pula. Lagi teruk, lagi pening kita lagi tuan-tuan. Tepalah dia pada tafsir itu kita macam mana? Kita tafsir cara kita apa dia? Solat itu. Pasal perkataan fi ka'an tu. An salatihim, bukan fi salatihim, an salatihim. Itu tafsir dia. Kalau fi salatihim, mayang dalam sembahyang tak khusyuk. Yang ni sebenarnya an salatihim tu, depa tak mencari khusyuk sebelum solat, tak khusyuk dah. Dan maksudnya sebelum solat tak khusyuk ni maknanya depa tak suka dengan solat tu. Ayat jadi ke tu? Depa tafsir kot lain. Baik, maka Quran wajib dibaca dengan makna. Jadi wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Tiga semua manusia rugi. Tiga. Tuan-tuan mau tak rugi? Tak mau juga mati. Tak mau juga mati. Sebab ada golongan yang tak rugi. Jadi jawapan tu ada di belakang. Bila jawapan belakang, jangan berhenti yang tu. Sebab ubah makna. Sambung. Maka dibaca innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Masuk ayat lepas tu. Oh tak habis juga, baru boleh balik. Baru boleh ambil illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baru makna betul. Kan? Maka tak dibaca berhenti kan tu. Sebab ubah makna kan. Baik. Maka ketahui tuan-tuan bahawa sesungguhnya
Allah kata apa? Aku ini, kata Allah Ta'ala, manusia itu sentiasa mencela akan masa. Yasubbud dahra, depa duk sakit hati, duk kata kat aku, duk perli masa, duk peleceh masa ni. Macam mana peleceh masa tu? Yang ini saya kena upah lagi bulan depan pula, insya-Allah baru faham. Tak ada benar lagi usul tauhid ni. Bila kata macam mana yang kata duk peleceh masa ni? Contohnya hari, peleceh hari. Aku hari ni menega apa tu tak boleh. Maka seolah-olah hari ni hari leceh, hari ni hari sia, hari sia. Ataupun buat padi tahun ni tak boleh buat apa, atau padi tahun ni tak boleh apa langsung. Tu peleceh masa. Ni juga berkait dengan tauhid. Tu peleceh hari, peleceh masa. Kan? Sehingga kita dulu pun jangan sebut nak. Menyesali boleh, tapi mempeleceh dia tak boleh. Aku masa dulu teruk aku. Masa dulu, masa. Maka jangan kata sesuatu atas masa, sebab Allah doa atur bagi elok. Kena kata aku dulu teruk, dengan hati kata aku teruk. Dulu aku teruk masa dulu. Insaf diri tak apa, tapi duk peleceh masa tak boleh. Lalu saya ulang balik peleceh di mana? Aku hari ni menega, hari ni apa tu tak boleh pun. Kan? Macam dengan apa, dengan nelayan di Pulau Pinang sana kan, ataupun di Kedah mungkin ada juga. Tangkap ikan banyak sangat, jual tak laku. Dia kata apa? Menyesal pergi tangkap ikan dah. Menyesal tangkap ikan pasal apa? Dapat ikan banyak, jual tak laku. Nah, banyak sungguh. Ikan termenung ni banyak sungguh. Sampai dia tangkap pun termenung juga depa. Nak jual kat siapa? Termenung depa pun. Kan termenung nak jual kat siapa ni? Tak ada siapa nak beli, tak beli. Depa kata apa? Rugi. Tangkap ikan banyak-banyak rugi. Kemarin rugi, semua rugi. Masalah ucapan tu memperli, mempeleceh, mencela masa. Allah kata jangan. Pasal apa jangan kata kat masa? Sebab akulah masa, aku pencipta masa. Allah kata apa? Wa anad-dahr. Di depan sana Allah kata la tasub yu'zini ibnu adam yasubbud dahra wa anad-dahru. Kata Allah, akulah mencipta masa. Maka jangan peleceh masa, sebab aku mencipta masa. Siapa kata kat masa seperti kata kat aku. Saya marah kat masa macam marah kat aku. Siapa ada kutuk masa macam kutuk aku. Dia tu dulu apa merepet dulu. Kan dia betul pun dulu, masa dulu lah. Dia perli kau tu masa dulu, bermakna dia perli Allah. Sebab Allah buat kau tu. Maka mulut jangan duk kata macam-macam. Apa saja kena belajar menerima dengan penuh kesabaran dan keredaan. Mencari redha. Redha ke satu hal dan sabar atas benda-benda banyak benda. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan sesuatu terbaik untuk kita sekalian. Kan kita belajar banyak benda, belajar benda. Kita baik hari ni sebab dulu kita rasa kita jahat. Cuma jangan perli masa tu sudah. Tulang balik dia kata aku dulu teruklah, lah ni aku jadi bagus alhamdulillah. Itu menyesali lain, tapi dia kutuk masa ni. Dia tu dulu punya teruk. Dia peleceh kau tu pula. Peleceh orang nak berubah ni. Itu kesilapan dengan Allah, sebab Allah yang buat masa lampau seseorang. Jangan kutuk pula, sebab kalau kutuk tu bermakna mengutuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa kutuk Allah bermakna Tuhan dia, bukan Allah Taala. Kutuk bermaksud tak suka dengan apa Allah buat, sedangkan Allah ni pengatur alam sebaik-baiknya. Baik, tuan-tuan, saya sambung lagi insya-Allah bulan depan bab ni, panjang lagi kisah dia ni. Kan ada banyak benda isi yang saya nak terapkan dalam ayat ni ataupun hadis kursi ni, sebelum kita pindah ke hadis kursi yang ketiga. Wallahu alam. Aku lupa hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima banyak-banyak saya tak bahasa. Kita jumpa lagi insya-Allah di masa-masa depan dengan Allah Taala. Nah, ni pun janji tak betul kan. Janji muhum. Janji nak main susah, belajar minggu sebelah ni. Tak apa lah, muhum lah. Bohong tak apa lah. Bohong tak apa, ni bohong sih. Bohong yang dia benar kau no. Terima kasih banyak sekali lagi, insya-Allah jumpa lagi bulan depan. Terima kasih banyak sekali semasa. Kitab nanti saya online lain insya-Allah. Ada dekat ada
dekat anak murid saya yang lain tu. Saya ada satu dua yang terbawa main. Benar, nanti saya bawa kita lain insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan maqbula. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah Tuhan kami. Ampunkan dosa anak-anak kami. Ampunkan dosa suami kami. Ampunkan dosa isteri kami ya Allah. Ampunkan dosa jiran-jiran kami. Ampunkan dosa semua muslim-muslimat ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami hidayah petunjuk-Mu selalu. Dan ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba pilihan-Mu ya Allah. Jadikan hamba kami hamba-Mu. Jadikan kami hamba yang Kau pilih menjadi hamba-hamba terbaik ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, pilihlah kami untuk tidak menjadi golongan yang rugi di dunia wal akhirah. Ya Allah Tuhan kami, maafkan kami, ampunkan dosa kami, dan pilihlah kami jadi hamba Kau yang Kau pilih menjadi orang yang redha, Kau redha ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, jika ada di kalangan kami yang sakit, sembuhkan mereka ya Allah, dan sembuhkan kami semua juga ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, jika dia ada di kalangan kami ini yang berhajat, maka sampaikan hajat dia dan sampaikan hajat kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, jika ada di kalangan kami ini yang bergaduh, bermusuh dan sebagainya, damaikan mereka dan damaikan kami semua ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, akhirkanlah hidup kami nanti dengan ucapan kalimah terbaik ya Allah. Berilah lidah kami yang jarang-jarang berzikir ni Allah dapat juga menyebut dengan kalimah suci, kalimah tauhid sebelum Kau cabut nyawa kami nanti ya Allah. Berilah kami dapat berkata akan perkataan ini, perkataan yang berbunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah Tuhan kami, matikanlah kami atas kalimah tauhid itu ya Allah Tuhan kami, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dengan berkat kemuliaan Al-Quran ya Allah Tuhan kami, matikan kami atas kalimah tauhid itu ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.